Ada dua kekuatan. Satu, calon kita yang saya kira amat tepat pilihannya kerana beliau mempunyai latar belakang agama dan pada ketika yang sama beliau juga adalah profesional yang boleh menguruskan sebagai ketua sektor sekolah, ya, bahagian sekolah di Pejabat Pendidikan Daerah Tumpat. Jadi Haji Mat Razi Mail ini adalah merupakan aset yang amat baik untuk kita bawa berkempen dan ia adalah merupakan satu kekuatan dalam pilihan raya ini. Kekuatan yang kedua tentunya jentera kita yang dibantu dengan baik oleh Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri, Yang Berhormat Datuk Seri Mustafa Mohamad dan semua bapa-bapa angkat yang terdiri pada menteri besar, menteri-menteri, timbalan menteri. Ini juga membawa kepada apa yang selalu saya sebut dalam ceramah-ceramah, calon kita ini didokong di belakangnya bersama segala kekuatan kementerian, segala kekuatan menteri, timbalan Perdana Menteri, Perdana Menteri, seluruh kerajaan pusat yang akan membantu apabila beliau ditakdirkan oleh Allah kerana dipilih oleh rakyat di sini nanti menjadi adun pangkalan kubur. Jadi itu yang merupakan kekuatan calon kita ni berbanding dengan calon mereka yang hanya ada bantuan kerajaan negeri pun yang dibantu oleh kerajaan pusat juga. Mudah-mudahan kita tidak tersilap pilih kerana kita inginkan penerusan legasi jasa-jasa yang telah dicurahkan oleh Allahyarham Datuk Haji Nur Zahidi Omar atau di sini dikenali sebagai Datuk Haji D, dan mudah-mudahan calon kita boleh meneruskan segala apa yang baik yang telah dilakukan oleh arwah. Kadang-kadang kita lupa bahawa anak kita lahir di klinik dan hospital kerajaan. BN lah kerajaan itu. Anak kita belajar sekolah rendah, sekolah menengah, universiti, kemahiran yang dibina oleh UMNO Barisan Nasional segalanya. Anak kita dapat pekerjaan pun kerana pembangunan ekonomi diurus dengan baik oleh kerajaan dan pemimpin-pemimpin kerajaan BN ni. Kalau macam Datuk Pa lagi banyak jasanya membawa pelabur-pelabur menanam modal dalam negara kita ini dan memberikan peluang-peluang pekerjaan kepada semua anak-anak kita, sama ada di luar Kelantan ataupun di Lembah Kelang. Itu kadang-kadang kita lupa. Jasa itu tidak automatik, ia diatur dengan baik. Kita boleh tidur lena waktu malam kerana ada orang yang tidak tidur waktu malam. Polis, tentera, agensi pengurusan maritim, yang segalanya diatur dengan baik dengan pengurusan yang baik oleh pemimpin-pemimpin Kerajaan Barisan Nasional. Ini kekuatan Kerajaan Barisan Nasional yang membangun negeri dan negara. Itu kadang-kadang dilupakan. Saya harap rakyat tidak lupa tentang jasa-jasa besar itu. Okay, bila dia lupa itu maknanya ada sebab. Kenapa yang boleh lupa pekerjaan? Kenapa dia tak nak dukung kerajaan? Mungkin di setengah-setengah tempat seperti beberapa peti undi dalam pangkalan kubur ini, mereka mengaitkan PAS itu dengan akidah. Ini yang perlu dipecahkan dan dibetulkan kesilapan konsep dan pegangan itu. Saya ingin memaklumkan sebagaimana pengetahuan umum, PAS itu bukan agama. Kita tidak perlu berpegang kepada PAS. PAS itu parti politik. Ini pun nak pecah dah, ada PASMA. PAS itu bukan agama yang menentukan kita sama ada ke syurga atau ke neraka ke atau apa juga buruk baik yang kita lakukan. PAS itu parti politik. UMNO parti politik. PKRDAP parti politik. Parti politik mana yang tidak menyelewengkan rakyat? UMNO kita tidak pernah menyelewengkan rakyat sehingga mengatakan pangkah UMNO masuk syurga dan sebagainya, tak pangkah UMNO masuk neraka. Kita tidak tergamak untuk menyatakan perkara yang tidak benar begitu.
syurga atau neraka ini adalah anugerah Allah SWT berdasarkan kepada perbuatan baik kita dan mencegah perkara yang tidak baik, dan mengikut apa yang diajarkan oleh Islam kepada kita. Dia bukan ditentukan dengan memangkah atau tidak memangkah PAS ketika pilihan raya kecil atau pilihan raya umum. Tapi itu Ya. yang tak menyokong dia banyak ni golongan profesional. Mana dia tahu benda tu salah atau tidak. Di penggalan kubur ni tak ramai sangat profesional. Saya dah pergi dah masuk kampung keluar kampung. 70% daripada mereka ni kerja sendiri, ya. Masuk kerja sendiri tu kerja kebun, kerja nelayan, niaga kecil-kecil, ya. Dan ada kumpulan 1-2 tempat itu, saya tak adalah nak menyebut dengan tepat namanya, tapi saya tahu mereka memang sudah meletakkan PAS itu sebagai hidup mati mereka lah. Jadi saya harap mereka itu terbuka minda untuk melihat kebenaran bahawa PAS bukan agama. Yang profesional ini kalau tidak suka pada kita, mungkin ada sebab-sebab pribadi lebih, mungkin tidak berjaya itu dan ini, Bukan sebab yang gagal, bukan. Mungkin tidak dapat itu dan ini, ya. Mereka merajuk tidak diberi itu dan ini, jawatan itu dan ini. Agaknya sukar untuk memasuki UMNO pada ketika dulu. Sekarang ini kita dah mudahkan. Mungkin itu antara sebab-sebabnya, dan mungkin mereka kurang ada persaingan untuk menjadi wakil-wakil rakyat di dalam PAS dibanding dengan UMNO yang terpaksa mengikuti saluran parti yang begitu detail, daripada cawangan ke bahagian ke negeri, ya, ke pusat. Prosesnya itu mematangkan pemimpin-pemimpin kita ni. Dia tidaklah hanya setelah menyanyi 20-30 lagu, nama ada, lepas tu masuk PAS jadi ustazah terus, ya, dan terus jadi calon. Kita tidak semudah itu, dan kita tidak sewenang itulah untuk memilih pemimpin. Kita membuka sejarahnya, dia pernah mengaji di IKM, Institut Kemahiran Mara Sungai Petani, itu adalah fakta, ya. Dan dia dapat kemahiran itu, dia jadi kontraktor yang berjaya. Tetapi dia tentunya merupai ijazah itu kalau tak merupai ijazah itu, dia menyokonglah Barisan Nasional dan inisiatif yang dibuat oleh kerajaan mewujudkan IKM itu contohnya. Kita bukan below the belt macam mereka ini. Tak patut letak nama ustaz tapi letak nama ustaz. Jadi perkara macam itu lebih kepada fitnah. Sebab kita tidak memfitnah. Yang mereka itu fitnah sebabnya mereka tidak mengetahui atau sengaja tidak mahu mengetahui. Yang Haji Mak Razi Mael ni pernah belajar pondok selama 12 tahun. Dia tak sadar tentang fakta itu. Saya sendiri mendapat pengesahan daripada Haji Mak Razi tadi. Beliau memang menyebut beliau pernah belajar pondok dan mengaji kitab selama 12 tahun dan berguru. Itu sebab kecintaan beliau untuk mewujudkan dan membina sebuah pondok itu, kerana sebelum itu beliau juga pernah diajar dalam sistem pondok. 12 tahun ini saya kira tentunya memadai untuk ada gelaran ustaz, walaupun beliau bukan meminta itu digelar pada dirinya, ya. Jadi saya kira antara menyatakan yang benar dan memfitnah itu satu dua perkara yang berbeza. Perlu tak kita cerita pasal calon lawan? Jangan kita boleh meng-highlightkan calon kita sendiri daripada Sikit-sikit boleh sentuh. Biasalah pilihan raya. Kita pun kena sentuh perbandingan parti kita dengan parti mereka, ya.
calon kita dengan calon mereka, kerajaan kita dengan kerajaan mereka. Kita kena buat kenyataan-kenyataan itu. Itu selalu line penceramah-penceramah kita membandingkan dasar kita, dasar mereka, pembangunan kita, pembangunan mereka. Ya, kalau perkara itu tidak disentuh, payahlah nak kempen. Kita memilih pilihan yang tepat. Kita ingin seorang wakil rakyat yang boleh mewakili kita di Dewan Undangan Negeri Kelantan untuk menyatakan pandangan-pandangan yang bernas menegur kerajaan negeri. Mereka di Dewan Undangan Negeri itu sudah cukup adun untuk memerintah. Mereka tidak perlu adun tambahan sebenarnya. Sedangkan kita perlu meneruskan legasi perjuangan Datuk Haji D di sini yang memang pun sudah tempat adun BN sebelum ini. Ya. Kita bukan nak mengambil hak orang lain, kita hanya ingin meneruskan apa legasi yang telah dipilih sebelum ini. Dan mudah-mudahan apa yang telah dipilih sebelum ini, iaitu adun BN, diteruskan pemilihannya. Itu saja. Supaya bercangan dapat diteruskan. Ya, supaya perkara yang baik yang telah dibuat itu boleh diteruskan. Itulah. Terima kasihlah kerana memilih calon Barisan Nasional, dan mudah-mudahan kita mendapat kemenangan untuk rakyat pada 25 hari bulan ini.